A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walau 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala dia tanya ya. Jasni Ahmad ya, ambil balik ya. Jasni Ahmad pensyarah UUM, ambil balik dia punya title Johan menyapa tu apa. Diikuti oleh Hajah Zainun Ibrahim Singapura, orang Canberra ya, dahsyat ya. Lina Mukmin nombor 3, Hairul Hazri 4, Kak Cuk 5, Misa 6, Cik Rahman 7, Denny Manaf apa nama 8 ya. Cik Nun Abu Bakar, bukan. Cik Akmal Musa, Sharifah Azizan ya. Lepas tu Cik Akmal Musa, Nazmi Ani, Zurina Maisa, ni semua top 15 ya. Baba Hasan, Sani Burger dah lama tak nampak ya. Zarif, Maria Abdullah Pingit ya. Apa nama siapa ni? Norma Ibrahim, Norizan Sulaiman, orang Singapore. Top 20. Liza Hardi ya. Akila Nur Firdaus, Aisyah Yang ya. Saimah EMS, ampun lama tak nampak. Kak Syuk dah share. Terima kasih Kak Syuk. Like dan share guys. CN Hamidah Abdullah, Zul Gold Silver, Kasidah Halizan, tolong Zarir Rafidah Hassan, itu dia ya. So jom like dan share pada 10 geng, 10 grup. Nani Triana Ahmad, Sharifah Ifa ya, Aidah Muhammad Qasim ya, Misa dah sebut tadi, Norma Ibrahim dah sebut, Khadijah Sairan, Waalaikumsalam, Hasnul Kamaruddin, Leni Nadira, apa lama tak nampak Leni Nadira ni ya. Rashidah Syamsuddin, Ina Zalina, Yati Rasul, Mun Maisma selalu ada, Muhammad Syam Samad, jaga nampak, Nurul Karudin, Coach Emi Hamizah, top 30 ya. Leni, Nurin Majid, Suhaila MY, Sharifah Ifah dah sebut tadi, Azza Amran ya. Coach Emi dah share, terima kasih. Karim Hamid, Kutut Molin pun awal, thank you Kutut. Aminah Muhammad dia bagi love banyak kat Tobah ya. Ahyar Zaini, Nur Hafiza, Nur Linda ya. Taini Abdullah ya, Taini Abdullah Yati Rasul, Nur Hafiza, Nurain Majid, Siti Afsakula dah masuk, orang KK, Cik Puan Aminah, Cik Akmal Musa ya. Like dan share, 111 share dah, not bad, fantastic, tahniah ya. Cik An, Cik Akmal Musa dah sebut, Kutut Molin ya, lovely morning ya, thank you. Zairi Muhammad, thank you. Madam Kotin, Ibnal Channel, Denny Manaf, Bihim jangan jumpa ni, Kamrul Zaman, Sharifah Azizah, Nadra Niazullah ada, Rohana Jalis lama tak nampak, Fahmi Paing Noran Majid dah share, terima kasih. Imi Irdan Syalili, anak perempuan hitam, selamat pagi tu apa, selamat pagi. Jet, Nurlizan, Yusmaini Samsudin, Sainuddin, lepas tu Zoin Ben Hussein, Zoin Ben Hussein tu, Zain bin Hussein, Zohairi Misnan ya. Taruna Suci dah ada Nazila, Zulfadli Izzuddin, Aida Ghazali ya. Ya Allah, Mun Maisma dah share, Taubat, terima kasih Mun. Sharifah Nur, ini nama Tok Mak pun Sharifah Nur ya. Fairuz Bukhari, Winter Melon ya. Zuhairi Misnan ya. Nazmi Ani dah share, Taubat, terima kasih Nazmi. Anum Isya, like dan share guys. Anda yang situan 218 dalam kelas, 161 share tu 10 kawan, 10 geng atau lebih lah ya. Sania Janaid, Anissa Hasan, Nurul Naswat, terima kasih Amia ya. Happy birthday untuk mereka menyambut hari lahir. Happy anniversary, selamat pengantin baru yang nikah hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Bawa lima, selamat pengantin baru, bahagia terjana, selamat menimang cahaya mata, menimang cucu ya. Nazila, Didi Zari, Mazlina Masri, Asani Safian Malik ya. Nora Eka dan share dah, terima kasih. Zaleha, Hisham Syam, terima kasih banyak-banyak. Alright, Nur Khalid Muhammad Nur, apa nama,
Okey, Mahfuzah pun dah ada. Terima kasih. Cik Asia, Imam Majid. Wah, 207 dah. So Tok Abah kena mulakan. Janji kan? 200 aja Tok Abah kena sambung. Tips untuk sentiasa ceria dan bahagia. Bahagian kedua. Semalam Tok Abah dah mulakan dan Tok Abah sebut 5 tips sekarang. Yang ke nombor 5 ialah solat taubat, istighfar, maafkan orang. Ni standard. Ni standard Tok Abah sebut dalam semua Tok Abah punya talk. Semua Tok Abah punya discussion mengenai apa topik pun, itu solusi untuk semua masalah, ya. Based on hadis yang diwar-warkan oleh Hasan Al-Basri, yang dia kata semua masalah based on hujah dia ialah surah Nur ayat 10 dan surah Nuh ayat 10 hingga 12. Ya, dua hujah sangat kuat, ya, untuk menyokong prinsip falsafah semua masalah. Solusinya ialah solat taubat every night, cleanse your heart. Istighfar banyak-banyak, cleanse your heart. Bila hati bersih, dia akan attract all the good things. Ya, dan memaafkan semua orang. Ini semua antara sifat penghuni syurga. Dan penghuni syurga, Allah sayang, malaikat sayang, manusia sayang, mudah-mudahan. Dan terbuka semua pintu-pintu kehebatan. Kalau semua pintu-pintu dah double, ya, double jamaah, ya, double jamak, salah lah tu. Semua pintu kehebatan. Allahumma salli Muhammad, ya. So, berapa orang yang malam ni, Tok Abah tanya diri Tok Abah, berapa orang malam tadi yang solat taubat sebelum tidur, istighfar 100 kali, maafkan semua orang. Let's do it, guys. Yeah, don't go to bed in anger. Forgive everyone by first forgiving yourself. Artinya, terima hakikat kita tidak sempurna. Ya, kita buat silap, kita minta ampun. Orang Katolik buat confession. Orang Hindu sembahyang minta ampun. Buddhis sama juga orang Islam solat taubat. Itu yang Tok Abah faham, ya. Ya, yang Tok Abah faham sikit-sikit lah, belajar daripada kawan-kawan yang ada yang sami Buddha, sami Hindu, ada yang jadi guruji kat Gurdwara, ya. Of course ramai sahabat Tok Abah yang ulama-ulama asatizah. Tok Abah masih belajar. I am still a student. Ni remaja platinum. Tok Abah remaja platinum. Umur baru 17. Reverse, ya. Alright. Ya, ramai dah. Classmate Tok Abah dah tak ada di dunia ini. Al-maklum lah, ya, remaja platinum. Those above 70 are called platinum. Bukannya gold lagi. Gold is 60 above. Gold. Warga emas. Kita warga platinum. Sikit atas. Kalau umur 80, warga apa? Tok Abah kena check balik. Ya, mungkin masuk platinum juga kot. Okey, nombor 5. Sambung nombor 6. Ini pun simple. Simple, practical, but still about less than 5%. No, sorry, silap. This one about 30%. Malaysian already did this. Ya, Tok Abah punya survey, Tok Abah punya kajian, lebih kurang 30% orang Malaysia, ya, yang tidur mengiring ke kanan. My survey. It may not portray the real picture. It will be much more. Ya, 30% orang Malaysia tidur mengiring ke kanan. Pertama ikut sunnah, keduanya ikut sains. Ya, because when you sleep on the right side of your body, your heart, which is on the left side, will be able to pump darah dengan efisien dan dapat kata tu berkesan, maka seluruh badan akan dapat makanan. Otak kita dapat makanan, ya, melalui saluran darah, ya, iaitu gula dan oksigen, maka tidak nyanyuk, tidak ada Alzheimer disease, tidak akan ada dementia, insya-Allah, ya, sihat seluruh badan insya-Allah. Dan Tok Abah dah mula tidur mengiring kanan sejak 30 tahun yang lalu lah, ya. Bila tahu je terus amalkan step by step, koho-koho lah, ya, koho-koho. Okey. So tidur mengiring ke kanan agar puas tidur. Sebab rupanya untuk ceria, untuk bahagia, you must have ample sleep, ample rest. Bukan sebab awak umur 70 atau 60 atau 80, tapi sebab kita manusia, bukan mesin. Kita perlukan rehat. Mesin pun kena ditutup dari masa ke masa, kalau tidak terbakar. Ya, ini kan pula badan manusia, ya. Walaupun ciptaan Allah yang terbaik, tetapi kena rehat. Ya, malam Allah cipta untuk rehat. Itu maksud hadis. Malam, of course, kata Datuk Jamal, malam mencari mimpi, siang mencari erti. Malam kita buat program, kita buat programming, mental programming, kita cari ilham. That's why nanti Tok Abah akan cerita tentang sleep thinking. Pernah ceritalah somewhere else, ya. Sleep thinking, sleep working.
Malam mencari mimpi, kita bentuk matlamat. Dapatkan ilham. Minta otak kita selesaikan masalah. Siang mencari erti, kita implement. Kita jalankan apa yang sewajarnya untuk mencapai matlamat. Barulah kita hidup bahagia. Sebenarnya hidup tanpa matlamat, hidup yang kosong. You cannot be very happy. You cannot be truly happy kalau tak ada matlamat. Dan matlamat ialah membakar, ya. Bukannya jangan buat matlamat yang senang dicapai. Tak enjoy lah, tak seronok lah. Matlamat yang senang dicapai bukan matlamat, itu planning je. Bukannya matlamat, ya, bukannya objektif. Objektif tu bak kata sarjana, kalau kamu ingin menembak bintang, ya, kalau kamu tembak ke bintang, paling kurang dapatkan pucuk kelapa, pucuk kelapa, not bad lah, ya. Pokok kelapa lebih tinggi daripada pokok getah ke pokok kelapa sawit. Ni kelapa yang tinggi lah, bukan kelapa mawar. Kelapa mawar sama tinggi dengan kelapa sawit, rendang aja. Tapi yang penting rendang berbuah. Jangan rendang tak berbuah, ya. Rendang tak berbuah tu lagu Datuk Hatan tu. So tidur mengiring ke kanan agar puas tidur dan dapat pahala, dapat ketenangan, dapat efisiensi, badan kita dapat rehat dengan sepenuhnya. Tidur mengiring ke kanan ikut kajian saintifik, boleh Google, boleh tabayun, is 200% lebih nyenyak berbanding tidur terlentang. 200% more sound sleep, deeper sleep, sounder sleep. Ya, lebih nyenyak, dapat pahala, the whole body system dapat berfungsi dengan lebih efisien, ya. Tidur, you adjust. You kalau tengok gambar haiwan tidur, binatang tidur. Kucing tidur mengiring ke kanan, anjing tidur menerap ataupun tidur mengiring ke kanan. Lembu, unta tidur on all fours ada juga. Ada tak unta tidur mengiring ke kanan? Ada. Tuan Abah pernah nampak sekumpulan unta yang nak disembelih di surau section 18 Shah Alam many years ago. Tok Abah datang sembahyang zuhur, ya, nak berjamaah lewat. So Tok Abah masuk masbuk, tapi sempat ambil gambar unta-unta yang sedang, semua unta masa waktu sembahyang zuhur tu kan, jamaah tengah sembahyang kan, ni kat luar surau. Dia ni ada berapa 18 ekor ke apa, semua menghadap kiblat. Semua unta menghadap kiblat. Habis saja sembahyang, Tok Abah pernah ambil gambar, semua dah berjalan, semua dah bergerak, tidak lagi menghadap kiblat. Tu unta Australia, bukan unta Mekah lagi. Unta Australia. Unta Australia pun tahu kiblat. Kau jangan loya buruk. Ya, unta mana pun okey. Ya, unta daripada Australia mana tahu kiblat. Jangan, ya, semua unta yang dia taat perintah Allah. Semua binatang. Nombor 6, ya, mengiring ke kanan agar puas tidur, dapat pahala every saat, dan the whole body system, ya, back to the center. Ya, everything when you go to fitrah, go to nature, when you follow nature, when you sleep on the right side of your body, you are following nature. You ikut undang-undang alam. Maka when you don't disturb Mother Nature will support you. Bila kita tidak melawan fitrah, maka dunia akan membantu kita. Persekitaran akan membantu kita. Wow, barulah kita bahagia dan ceria. Excited dengan you all. Berapa orang dalam kelas dah? Dah 350 orang dalam kelas, 371 share. Wow, like dan share guys. Like dan share, ya. Yang nampak ni Mat Wajih Semaun baru masuk, Zaitun Asina, Rifah Marjan dah masuk sedekah subuh dia kata. Sarah Ismail, Tok Abah tadi sebat, ya. Sedekah subuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, syukur. Rasida Ahmad, salam Tok Abah. Waalaikumsalam. Narima Ismail. Pun dah ada. Dengar apa yang sempat. Jom. Kata Dr. Narima. Surita binti Ismail, Rifah Marjan dah sebut. Cahaya Kasih, Siti Mariam, Rosie William Zia ni ya. Ya, okey, terima kasih Rosie William, ya. Lina Jolina, Tok Abah kawan dengan Jolina Angelina Jolie. Ini Lina Jolina. Lebih kurang lah tu. Tarapan Angelina Jolie, Lina Jolina pun jadilah. Jangan ngak kecil hati, Maimunah Wahid. Ya, okey. Siti Mariam, Arni Guruh, ya.
Siti Aisyah Ali, Mas Najwa, ya. Mas Najwa dah WhatsApp kepada kawan-kawan dia, ada 15-20 orang dah dia panggil. Terima kasih ya Mas Najwa, awak dah kontak, like share dengan kawan-kawan awak, mudah-mudahan dapat pahala. Yusuf Sarihah Soleh, Zaim Hadi Meskam, ya, Hajar Sarifah Sondono, ni pun lama tak nampak. Ya, lepas tu Aida Zurin, Uni Manis Iskandar Ismawati, alhamdulillah, Syarina Armani. Okey. So program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada esok. Janji temu kita untuk mereka yang telah mendaftar, ya, ataupun akan mendaftar pagi ini. Janganlah mendaftar esok kalang kabut. Bukan tak boleh mendaftar esok, tapi kalang kabut sikitlah, ya. Kesian Cik Ikin, kesian Cikgu Nazrin yang jadi dia punya urus dia. Nak siapkan senarai nama, nak siapkan, nak hantar nota, ya, sijil dan link kepada anda, ya. Tapi semuanya online lah, ya. Okey, so mendaftarlah hari ini, ya, masih boleh. Supervisor as the problem solver. Besok kita punya janji temu at 10 o'clock up to 1 o'clock. 3 jam, tu abang akan kongsi 180 betul bagaimana nak mengenal diri, ya, nak mengeluarkan X factor kita sebagai seorang penyelia, bagaimana nak mengenal kita punya subordinates, yang dulunya mungkin kawan-kawan kita, bagaimana nak merangsang mereka, inspirasikan staff, bagaimana nak menegur mereka kalau buat silap, bagaimana nak menyatukan mereka, ya, banyak. Ada 10 topik yang tu abang akan kongsi dalam masa 3 jam. Nota lengkap. Kalau dalam nota tu Tok Abang bagi ekstra, kau dapat bincang 30% of the note pun dah syukur sangat. Dan kalau awak dapat amalkan 1, 2, 3 pun, wow, it will bring a quantum leap in your life, ya, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang manusia, sebagai seorang ahli keluarga, sebagai seorang ahli masyarakat, akan ada kesan, ya. Pelaburan untuk diri, untuk kesannya, ya, paling minimum 7 keturunan, 7 generasi akan dapat impact paling minimum. Tapi biasanya akan ada impact, insyaAllah, sampai kiamat. So, ya, pelaburan RM69 RM69, ya, 2 pizza, 1 steak, ya, 1 nasi Arab, ya, insyaAllah, ya. Tapi nasi Arab kita makan sedap lah, kenyang lah, mungkin 2 orang 3 orang, tetapi yang ini akan kenyang sepanjang zaman. Mudah-mudahan, ya. Come, ya, insyaAllah, ya. Bos-bos, send your staff. Masih boleh terima staff, ya, subordinates pula. Supervisors, ask permission from your HR, from your manager, from your boss. InsyaAllah, they will allow you. Cakaplah, Tok Abah ada program untuk supervisor, ya. So, please send me, boss. InsyaAllah, ya, they will send. Kalau company ataupun jabatan tak ada bajet, bos akan keluarkan RM69. Come on. Ya. So, ni pelaburan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, insyaAllah, ya. Okey. Dan of course, Tok Abah pada ni pun dah diwar-warkan kat orang lama masa Facebook. Tapi kat Facebook ada, kat Twitter ada, kat Instagram ada, ya. Jangan kata TikTok pun ada. Jangan kata Tok Abah ni tak ada. Ada FB dah outdated, dah kuno. Betul. TikTok pun ada. IG pun ada. Twitter pun ada. Yang kau ingat wah, remaja platinum tak tahu ke? Tahu, ya. InsyaAllah. Dan kita akan buat satu program pada 9 Jun, tak lama lagi pun, ya, iaitu psikologi di tempat kerja. Ini menarik. Ini bukannya online, offline, dalam kelas di DIFKA, Dewan Inspirasi Fazilah Kamsah. Dah lama kita buat secara bersemuka. Kita buat bersemuka dengan SOP. Jadi kita tak ambil ramai, very limited number. Lebih-lebih pun kita ambil dalam 50-60 orang kot. 50 orang gamaknya. Dah mula dah orang mendaftar dah. Dah ada dah mendaftar, ya. So take, please, ya, cepat-cepat. Kalau kita stop at 50 kot, sebab SOP kan, kita stop at 50. Ini memang khas. Tok Abah akan berinteraksi, Tok Abah akan berduet dengan Cikgu Saiful, kita punya personality yang selalu keluar kat IKIM, kat WHI, kat banyak TV lah, ya. Beliau dah lebih glamour daripada Tok Abah. Tok Abah dah orang lama, dia orang muda, ya. Alright, so come to our program offline secara bersemuka pada 9 Jun, Psychology at Work. Bagaimana kita memahami manusia, terutamanya kita dapat memahami jurang antara gender, laki-laki dan perempuan, ya. Laki-laki perempuan hampir 50-50 lah, lebih sikit wanita lah kan, ya. About 50-50 dalam dunia ini,
Jadi kalau kita tak dapat memahami psikologi mereka, akan ada havoc dan konflik di mana-mana pun, rumah tangga, masyarakat, tempat kerja, satu dunia. Ya. So kalau kamu nak mengubah dunia, pulanglah kepada keluarga kamu dan sayangi mereka. Dan macam mana nak sayang kalau tak kenal? Tak kenal maka tak cinta. So Tok Abah akan terangkan bagaimana nak mengenal perbezaan laki-laki dan wanita, dan Cikgu Saiful akan sambung bincang dengan panjang lebar the psychology of gender communication interaction di tempat kerja. Sangat berbaloi, sangat seronok dan insyaAllah berfaedah. Bos, send your staff. Staff, minta izin dari bos. The psychology at work, InsyaAllah akan membantu. Ya, yang penting ada networking. Okey. So tadi nombor 6 ya. Nombor 6 tidur miring. Nombor 7. Ini pun Tok Abah dah sebut banyak kali ya. Tok Abah dah sebut like dan share guys. 475 dah share. Like dan share. So Tok Abah dah sebut selalu ya. Bila kita tidur miring ke kanan dan malam pula ada programkan otak waktu malam. Ya, kejutkan aku pukul 5.30 pagi. Macam pagi tadi Tok Abah bangun. Pagi tadi memang ialah orang tua kan. Tadi memang ponteng tak pergi ke surau. Ya, Tok Abah tidur bangun pukul 6. Pukul 6. Bangun macam mana Tok Abah buat? Tok Abah terus senyum. Duduk menghadap kiblat, angkat tangan berdoa. Duduk menghadap kiblat. Kenapa menghadap kiblat? Sebab berdoa sunat menghadap kiblat. Lagipun bila kita menghadap kiblat, kan Tok Abah dah sebut kan, ion dalam badan, ion kat bumi akan selari. Because our body is made from earth, from dust to dust. Jadi bila kita menghadap kiblat, the ions in our body, besi, magnesium, ferrous, ya potassium, kalsium, manganese, semua ion dalam badan selari dengan ion kat bumi, kita akan tenang, fokus, bersemangat. Ya, that's what I did and millions of people do every morning. Ya, mudah-mudahan kita akan dapat ketenangan, kehebatan, ya, dan motivasi ceria dan bahagia sepanjang hayat. You know, one positive thought in the morning will make your whole day positive. Berapa ribu kali dah Tok Abah sebut. So please wake up smiling. Please be positive in the morning. Ya, pagi-pagi buat pasangan ceria, anak-anak senyum ceria. Ya, jangan naikkan suara, jangan marah-marah, jangan jerit-jerit, jangan cari pasal, jangan buat orang masam muka waktu pagi. Ya, takut-takut the whole day jadi spot, jadi tergugat. Psikologi ya telah mengesahkan satu pemikiran positif waktu pagi akan menyebabkan sepanjang hari insya-Allah positif, ceria, bahagia. When you are happy, you can give your best, you can produce your best, insya-Allah. Itu fitrah manusia. Alright? Okay? So bangun tidur senyum, ya, menghadap kiblat, berdoa lagi pun Tok Abah dah sebut banyak kali kan. Bila kita senyum 30 saat atau lebih, maka otak menyuruh badan merembeskan endorphin, the good feeling hormone. Good feeling hormone ni is endorphin. Ya, akan dirembeskan oleh badan bila awak senyum. Ya, 20-30 saat bila peluk pasangan, bila kita exercise, bila kita happy, kita tengok kartun, kita ceria, endorphin dirembeskan, make you happy, enkephalin dirembeskan, make you healthy. Your immunity system bertambah kuat, dan dynorphin dirembeskan oleh badan. Dynorphin give you energy and enthusiasm, semangat dan juga tenaga untuk bertindak dengan senyuman. So senyuman adalah sedekah kepada diri anda. Bukan sekadar awak pagi-pagi senyum, sedekah kat siapa? Mana ada orang nampak pun. Awak sedekah kepada diri awak. Anda, ya, you are giving, a service. You are giving a charity to yourself. So bila anda senyum, anda sedekah, anda berberi anugerah kepada diri anda sendiri. Wow, luar biasa kan? Barang siapa kenal dirinya, dia akan kenal kehebatan Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya, okey. So bangun tidur senyum, hadap kiblat, doa untuk bahagia dan positif. Wahai Tuhan, ya Allah, jadikan aku cemerlang, hebat, ceria, ya, bersemangat, ya, dan tak stres, ya, bukanlah tak stres, kurang stres, tapi awak sebut tak stres lah, ya, padahal kita ni stres sikit. Ya, aku tak stres, aku dapat buat apa yang terbaik, aku dapat buat kerja, aku dapat buat CSR, aku buat kerja khidmat masyarakat, aku dapat bantu keluarga aku dapat berkebun, tanam pokok bunga, tanam pokok cili, tanam salad kat dalam pasu, whatever. Yeah, because most of my classmates of my batch, ya, umur 70-an, ya, tak bekerja lah, pesara. So Tok Abah pun
bersara sejak umur 42 dah bersara awal. Tapi Tok Abah terus bekerja lah, ya, beri khidmat sana sini, buat pergi ceramah, lecture sampai sekarang, ya, sampai meninggal dunia lah, insyaAllah. Selagi orang perlukannya, sebab khairunas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak beri manfaat kepada orang lain. Let's do our part, guys, until we die, because we don't know which particular service, which particular deed that will push you to heaven. InsyaAllah kita tak tahu kebaikan yang mana yang akan menolak kita masuk syurga. Mungkin senyuman, mungkin kita buang sampah daripada jalan, mungkin kita bagi nasihat, mungkin kita forward message yang bagus-bagus, ya. Mungkin kita bukakan pintu untuk orang tua, mungkin kita bagi seat kita kepada orang yang mengandung, orang tua yang ada anak dukung baby, kita bagi tempat duduk kita kepada mereka. Itu mungkin punca kita masuk syurga. Kita tak tahu kebaikan yang mana yang ikhlas, yang Allah akan ganjari syurga. Wah, mungkin kita bagi makan pada kucing gelandangan, anjing gelandangan yang lapar, kita bagi makan pada haiwan. Wow, ramai orang bawa makanan, ya, taburkan kepada burung-burung yang melata lah, burung-burung bebas. Ramai, ya, dan tengok rezeki mereka bertambah hebat, mereka ceria, mereka happy, because when you do service to animals, you are pure, very sincere. You don't expect return from them, yeah. You don't expect a favor from them, but don't worry, the animals that you help will pray for you. Haiwan yang anda bantu, baik kucing, anjing, burung yang awak bagi makan, akan mendoakan kesejahteraan anda. You won't believe it, but that is what happening, yeah. So sangat besar pahala orang yang beri makanan kepada binatang, ya, dan ikut kajian semua Allah punya kuasa. Orang yang buat baik pada haiwan ni matinya senang, ya, luar biasa, ya, sebab pahalanya banyak, ya, dan hatinya mulia. Sebab kalau pada binatang pun dia buat baik, mudah-mudahan pada manusia apatah lagi, mudah-mudahan. But it is not necessarily that way, but mudah-mudahan. Okay, nombor 7. Ialah kita bangun tidur senyum, ya, dan sebagainya, ya. Okey. Dan nombor 8, ini pun Tok Abah dah sebut, dah ramai sahabat tadi pesan kat Tok Abah pun. Nombor 8, untuk sentiasa happy, bahagia, ceria, sedekah subuh, ya. Ramai dah pesan kat Tok Abah pun, dah sedekah subuh, ya. So Siti Afsakula tadi kata dah sedekah subuh, ya, jom sedekah subuh. Kenapa sibuk sedekah subuh? Sedekah anytime sedekah. Yes. Sedekah, charity anytime is good. But sedekah subuh ada ekstra kata tu kehebatan, sebab ada malaikat pada waktu subuh doakan kita, khas pada waktu subuh. Malaikat khusus doakan kita untuk melempar ruah, untuk selesai masalah, untuk dapat kehebatan bila kita bersedekah subuh, ya. Dan kita hadiahkan pahalanya untuk orang yang tersayang yang masih hidup atau sudah tiada, dan berdoalah. Sebab salah satu waktu yang sangat-sangat makbul berdoa ialah waktu sedang bersedekah. Sebab malaikat tadi bersedia untuk mengaminkan dan mendoakan, ya. Malaikat tu kata, wahai Allah, ya, berikan tambahan, gantikan sedekah itu dengan ganjaran selesai masalah, kesihatan dan sebagainya, harta melimpah ruah, sebab dia tidak menyimpan, tidak kedekut. Yang seorang yang satu lagi mereka kata, kau hancurkan Tok Abah ni sebab dia kedekut. Rupanya satu malaikat akan doakan kehancuran kita kalau kita mampu tapi sengaja tak nak sedekah. Senang-senang nak sedekah, aku bersusah payah, yang bekerja pagi petang siang malam, sibuk nak bersedekah. Tidak akan miskin orang yang bersedekah, kecuali bertambah. Yang kau bagi satu dengan ikhlas, wahai Ali, Nabi pesan Ali, mahfumnya, ya, Allah akan bagi balik 10 kali ganda minimum. 10 kali ganda pulangan minimum. Maksimum only God knows. So macam mana boleh susah? Macam mana boleh miskin? Tapi kita pakai logik. Aku ada RM5, aku bagi RM5, aku dapat kosong. Salah. It doesn't work that way. Kita bagi ada RM5, kita bagi RM5, Tuhan akan pulangkan RM50 minimum, dalam bentuk yang kita tak sangka-sangka. Kan Tok Abah pernah cerita dulu kan,
Seorang manusia ada $4 dalam wallet dia, dia sedekahkan $2, ni kat Amerika kan, $2 dia sedekahkan. Sebab dia kesian sangat pada orang yang sakit tu, dia dapat berpuluh ribu pulangan pada petang tu juga. Through crowdfunding. Petang tu berpuluh ribu dapat, dia pula sedang menganggur, dapat kerja yang gajinya ratus ribu setahun. Dahsyat. Sebab orang yakin dengan dia punya kebaikan. Sebab dalam ada $4 dalam wallet, dan dalam keadaan dia pokai, dia menganggur, tak ada kerja, dia masih nak bersedekah, maka Allah berikan pulangan yang ribu kali ganda lah. Ini kisah benar. Dan you pun biasa dengar kisah-kisah seperti ini. So guys, jom kita sedekah subuh dan berdoa waktu sedekah. Make it a habit until we die. Apa kita ni pun tak baca cari mana apa ni kotak derma ni, tin derma kata fridge, rupanya Tok Mak masuk bawa ke dalam, balik nak kira berapa yang dah kumpul, nak agih-agihkan pada orang yang munasib. Gitu. Nombor 8, sedekah subuh. Tok Abah lupa tadi Dan program kita juga hari ni dibawakan oleh makanan tambahan perasa coklat Excel Plus, perasa coklat yang sangat lazat. Ni untuk anak-anak umur 2 tahun ke atas. 2 tahun sampai umur 70, 80 tahun masih relevan. Dia ni apa fungsinya ni? Dia punya mascot ialah Didi and Friends, and of course mascotnya ada Tok Abah. Tok Abah pun pakai uniform macam Didi and Friends juga. Ada vitamin C, sekarang zaman sekarang macam sakit tangan, mulut dan kaki, whatever. Lepas tu ada penyakit COVID dan macam-macam, seselema, batuk, panas sekarang ni. So vitamin C sangat-sangat penting dalam menaikkan kita punya immunity. Ada vitamin C, ada susu awal lembu, kolesterol, ada buah tamar, ada skim milk, susu, ada DHA powder, DHA yang merangsang pertumbuhan minda, dan juga biji teratai, membawa ketenangan dengan asbabnya izin Allah. Sebab dalam bunga teratai, biji teratai ada aura ketenangan. Tok Abah selalu sebut kan, dalam bunga ros ada aura kasih sayang, aura cinta. Dalam daun bidara ada aura menghalau jin, iblis, syaitan dan gangguan-gangguan paranormal. Dalam bawang putih pun akan menghalau. Dalam lada hitam, lada putih pun boleh menghalau dengan izin Allah. Ada aura masing-masing. Manusia ada aura, pokok-pokok ada aura. Sebenarnya orang yang faham, dia ambil combination of herbs. Sebabnya Tok Abah kadang cerit-berit diarrhea. So ada ubat yang menggunakan herba-herba aja. All the pokok-pokok dalam hutan dikombinasikan, makan dengan jalan sekali, one dose habis. Tenang perut, stop cerit-berit, asbab. Ada pokok-pokok herba pokok yang dikutip untuk jadi ubat. Dahsyat dahsyat, luar biasa. So ini dah 15 tahun dalam pasaran, tapi dah upgrade. Ni kata orang formulasi yang terkini. Setelah buat kajian, hasil kajian, so maka puluh ribu, ratus ribu anak sudah dapat manfaat. So this is good, fantastic. Pelaburan sedikit untuk anak-anak, maka mudah-mudahan anak-anak akan bagi cemerlang. Mereka bukan terus makan ni terus jadi pandai, itu membohong. Makannya akan lebih tenang, akan lebih bersemangat, bertenaga, seronok belajar, lama belajar. Dan pesan pada mereka, kalau belajar menghadap kiblat, baca Al-Insyirah, Alam Nashrah supaya tenang. Yang mak bapak bacakan Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah kat kepala mereka. Dan di rumah sentiasa berikan semangat, kamu budak pandai, budak hebat, budak cemerlang, budak rajin. Haramkan fikiran dan kata-kata negatif kat rumah. So asbab kita melabur sikit untuk anak-anak dan cucu-cucu, the whole household berubah. Tengok apa jadi. Anak-anak akan membesar dalam suasana yang positif, gembira, ceria. Bukannya mak bapak ceria dan bahagia, anak-anak juga akan ceria bahagia. Dan jangan lupa, pastikan bawa rezeki yang halal masuk ke rumah. Anak-anak akan jadi hebat. Ni asbab pelaburan. Ada wajah Tok Abah, insya-Allah sebagai kata tu mengesahkan ianya serius, sungguh-sungguh, dan yang penting kita bertanggungjawab. Alright, semua ni ada link kat atas tu. So webinar esok pun ada link kat atas tu. Webinar untuk supervisor as a problem solver. Esok pukul 10 pagi ada link kat atas tu. Jom join. Last copy, last minute ni boleh. Besok pun boleh daftar, tapi kesianlah orang yang menjaga. So daftar hari ni. Supervisor as the
problem solver. It is untuk supervisor. Berbaloi, seronok. Ya, interaktif lah dengan Tok Abah ya, online. Pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. 180 tip kita akan kongsi dalam nota cantik. Dalam apa ni kita dah siapkan. Tok Abah check malam tadi, ya, Tok Abah ringkaskan supaya dapat bincangkan, present sebanyak mungkin. Tok Abah tengok malam tadi sampai pukul 12 malam. Tok Abah check balik nota yang akan Tok Abah kongsi esok jam 10 pagi sampai 1. I am excited. Mudah-mudahan panjang umur, sehat. Tok Abah akan bersama anda besok ya. Jom join Tok Abah besok, insyaAllah ya. Dan of course untuk mereka yang nak join yang 9 Jun boleh ya, Psychology at the Workplace, psikologi di tempat kerja. Bidang Tok Abah bidang organisasi psikologi. Tok Abah punya partner, CEO Tok Abah Cikgu Saiful juga, dia memang ada executive psychology, dia belajar executive psychology ke Universiti Melaya ya. Jadi kami akan berduet untuk merangsang anda dan memahami psikologi di tempat kerja. Wow, sangat seronok. Tapi yang psikologi di tempat kerja bukannya online, offline dalam kelas. DIFKA, Dewan Inspirasi Fazilah Kamsah di Pejabat Tok Abah, dewan yang macam bertaraf 4 bintang. Dewannya lah cantik, selesa, ya, and very conducive, ya, insyaAllah. Ya, okay. See you guys. Ya, jangan lupa ya. Dapatkan untuk anak-anak, untuk cucu-cucu ya, luar biasa. Cubalah, ya, tengok apa kesannya. Dan ramai yang sudah mengaku ada perubahan yang positif. Ini semua dengan usaha yang bersepadu. Bukan bagi terus lepas tangan. Doakan, senyum, peluk, cium, nasihat, pesan mereka belajar menghadap kiblat. Doakan guru, mak bapak doakan guru, anak-anak doakan guru. Tengok apa jadi. Ya, keberkatan ilmu akan jadi hebat. All round, ya, insyaAllah. Seronok. Tok Abah suka sangat kongsi. Sambung. Poin nombor 9. Ini mungkin poin yang terakhir lagi ni ya. Sengajalah, tak apa pun Tok Abah akan kongsi sebab nombor 9 ni panjang cerita ni. Sebab poin nombor 9 untuk ceria dan bahagia ni Tok Abah kaji temenung 2-3 hari ya, berfikir change the paradigm of being a happy person. Tukar, aku berazam untuk jadi orang yang ceria, happy, bahagia sepanjang hayat sampai meninggal dunia. Hidup ini terlampau singkat untuk aku tidak ceria. Hidup ini terlampau singkat untuk aku tidak bahagia. Ya, I choose to be happy no matter what. Ya. Sebab kata seorang sarjana yang Tok Abah dah buat kajian dan setujulah, ya. The happiest person don't have the best of everything. They just make the best of everything. Orang yang paling bahagia dia tak ada benda yang terbaik, apa yang dia perlukan semua ada. They don't have the best of everything. Mereka bukan ada semua benda, tapi mereka, dia kata tu, bersyukur dan mengambil yang terbaik ya. Dia rasa yang terbaik dengan apa yang mereka ada. Dia ada apa pun dia rasa bersyukur sangat. Dia kata tu, dia terima dengan terbaik. They make the best of everything. Dia belajar bersyukur, belajar banyak senyum, belajar untuk ceria, belajar untuk redha. Siapakah orang yang kaya? Nabi menjawab, mafhumnya, orang yang kaya ialah orang yang rasa cukup dengan apa yang dia ada. Siapakah orang miskin? Orang miskin, orang yang walau berapa banyak dia ada, dia tak rasa cukup. Dia masih rasa kekurangan. Dia dah ada gaji 50,000 sebulan, tak cukup, masih banyak hutang, masih berkerut muka. Ya. Orang lelaki kalau ada satu lembah emas, they have a 1 belly of gold, mereka tak akan puas hati, mereka akan cari lembah emas yang kedua. Mafhum hadis. So awak akan rasa miskin sampai kiamat. Kata seorang manusia hebat, the only thing that will make you happy is being happy with what you are. Bersyukur dengan terima diri kita seadanya. Tak apa, aku ya, walaupun sama handsome dengan Fatah Amin, aku redha. Walaupun aku ni sama handsome aja dengan Fatah Amin, aku redha. Ya, walaupun aku ni semacu Zul Harifin, aku redha, aku bersyukur. Contohlah, contoh, ya, contoh. Walaupun aku ni ya sama hebat macam Remy Ishak, tapi aku redha lah. Walaupun sama macam Remy Ishak, ya, macam Cukri Jaya. Jadi hangat budak Dr. Khuzairi ni ya, untuk Khuzairi ya, si Cukri Ahmad ya, dia pun merespon juga komen Tok Abah.
jadi isu pula. Bukanlah jadi isu, jadi viral pula. Ya. So terima diri kita seadanya. Sebenarnya Tok Abah selalu pesan ke anak-anak Tok Abah, bersyukur dengan apa yang ada. Kita ni semua, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Bandingkan diri kita hari ini dengan hari kita yang semalam. Bila awak bandingkan diri awak dengan orang lain, awak akan rasa kecewa atau rasa sombong. Jadi dua-dua is bad. Dua-dua berdosa. Kenapa aku tak sehebat dia? Jadi awak tak redha dengan diri awak. Awak menghina ciptaan Tuhan. Allah dah sebut dah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku telah mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Tapi kita tak bersyukur. Kenapa aku tak sehebat dia? Kenapa aku tak sepandai dia? Kenapa aku tak handsome dia, whatever, setinggi lampai dia, seaktif dia, sesehat dia. Kita tak bersyukur dengan apa yang ada. Ya, wala in kafartum inna azabil syadid. Barang siapa yang tak bersyukur, siap kau, siksaanku amat pedih. Ataupun kita sombong, kenapa aku walaupun dah tua lebih handsome daripada dia? Kan sombong, dan orang yang sombong tak cuma bau syurga. Either way, you suffer if you compare yourself with other people. Kalau awak rasa awak kurang, awak pun tidak bersyukur. Kalau awak rasa awak lebih, awak sombong. Jadi either way is bad. So, bandingkan diri kita hari ini dengan hari kita yang semalam. Dan pastikan hari kita hari ini, diri kita yang hari ini lebih baik daripada yang semalam. Orang yang berjaya beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. So, Tok Abah dah sebut banyak kali. Tapi orang masih kena counsel, kena nasihat. Sebab saya ni rasa down, saya ni. Sebab macam mana tak down? Awak tak bersyukur dengan apa yang ada. Of course lah, kadang-kadang kita down sebab sakit, sebab kematian, sebab rumah terbakar. Itu cerita lain. Itu memang tak dapat dinafikan. Tapi ini dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa. Yalah, saya dah 5 tahun kerja, tapi gaji cuma 3,000 je. Ya Allah, duduk kat KL 3,000 memang masih di bawah paras kemiskinan. Betul. Tapi kena ingat orang lain yang tak ada kerja. Ingat orang lain yang jadi buruh. Gaji bukan 5 tahun kerja, dah 25 tahun kerja, gaji masih 1,500. Ya, 25 tahun kerja, gaji 1,500, buruh. Ya, dan dia ada 7 orang anak. Tapi sebab dia redha, ya, ada keberkatan, cukup ala kadar. Ya, dahsyat ya. Tapi awak yang orang muda gaji baru 5 tahun kerja dah 3,000 gaji, memanglah tak cukup. Kalau nak kereta gitu, nak bayar sewa rumah ke, nak beli rumah ke, memanglah tak cukup. Tapi ada caranya. Kita akan rasa cukup bila berkat, barakah. Cari keberkatan. Google bagaimana cara belajar, tanya, bincang, cari ilmu tentang bagaimana nak mencari keberkatan. Bila barakah, dia akan jadi cukup. Dia akan jadi muai. Dia akan jadi, apa nama kata tu, bertambah-tambah, melimpah ruah. InsyaAllah. Change your paradigm. I want to be happy. I want to be, kata tu, I accept myself. Kita kena pilih dan usaha untuk happy. Gembira dan ceria ini tidak ada di luar sana. Kalau orang ikut kajian, orang yang yakin bahawa kebahagiaan itu ada dalam dirinya, 32% much happier, more happy than those yang yakin kebahagiaan ada di luar sana. Kalau gaji aku sekian-sekian, kalau aku kerja kat Kelantan, kalau aku cuti bercuti kat Pulau Tioman, kalau aku dapat pergi umrah, aku akan bahagia. Ini bila dia jadikan circumstances atau faktor-faktor di luaran untuk dia bahagia, dia akan kecewa lah ya. Jangan bahagia sebab rupanya saya tak apa suka ni, kata seorang sarjana. I like this. 3 things to be truly happy in this world is someone to love, ada orang yang kita sayang. Yang kedua, something to do. Itu sebenarnya Tok Abah walaupun dah umur 71 tahun ini, tetapi I got a lot of things to do. Jadi Tok Abah akan rasa bahagia sangat. I got so many things to do. Ya, masih ada buku yang nak ditulis pun. Cari bahan. Anak-anak kata, bila nak start buku Abah ni? On the falsafah of Fadilah Kamsah ni. Ya, mana bukunya? Muhammad Syakir dah tanya. Tok Abah dah, point dah ada. Cuma, itulah ya. Okey, nak dapatkan ilham dan tolakan tu. 3 things to be truly happy in this world, kata seorang sarjana. Tok Abah lupa siapa. Someone to love, something to do,
Aha, nombor 3, something to hope for. Rupanya orang yang bahagia ialah orang yang ada harapan. Orang yang ada harapan. Harapan saya nak tulis lagi buku, nak tulis lagi buku, nak tulis lagi. Dah tulis 43 buah buku, nak tulis lagi, nak tulis lagi, nak tulis lagi. Harapan Tok Abah ialah untuk bantu orang selesai masalah, bantu orang yang masam muka jadi senyum, bantu orang yang kecewa jadi bersemangat, bantu orang yang patah semangat agar kuat semangat, bantu orang yang bujang agar dapat pasangan dengan doa, dengan betulkan diri, dengan betulkan package diri. Ini harapan, my hope, ya, my hope. Tiap-tiap malam Tok Abah berdoa, ya Allah, Kau selesaikan masalah orang-orang yang minta nasihat daripada aku, yang minta panduan, minta tips, selesaikan masalah mereka, ya Allah. Doa kawan untuk kawan dalam diam diaminkan malaikat. Ingat 3 perkara yang buat kita happy, kata seorang sarjana. Someone to love. Jangan kata aku seorang okey, I memang dah biasa seorang, I am happy being alone. Memang betul. It is better to be happy alone than to suffer while being together. Dia dah kahwin, dah berumah tangga, dah bertunang, tapi cik bergaduh je. Bergaduh. Tiap-tiap 2-3 hari bergaduh. Bergaduh. Dah dekat dah nak nikah ni. Makin bergaduh. Apa kata sarjana? It is better to be happy alone than to be to suffer being together. Itu cerita lain. Itu cerita lain, ya. Padahal kadang Allah uji dengan konflik untuk mencari keserasian. Daripada bergaduh kita tahu, oh rupanya pasangan aku ni dia sensitif kat ni, dia tak suka kat ni, oh dia gini. Kita kadang-kadang melalui pergaduhan, pertengkaran, konflik, kita dapat memahami sesuatu yang sebelum ni kita tak tahu. Tak kenal maka tak kenal, tak kenal maka tak cinta. Faham ke faham? Faham. I repeat kali keempat. 3 things to be truly happy in this world. Someone to love. You got your parents, you got your family, you got your partner, you got your hobby, you got your pets. Someone, ya, bukan something. Someone to love, something to do. Sebenarnya Tok Abah pesan pada kawan-kawan Tok Abah yang umur 70-an yang besar ni, do something guys, do something, stimulate your brain. You must have something to do. Apa buat kerja sekarang? Alah, buat apa lagi, saya dah besar, duduk aja kat rumah. Dia cakap begitulah, tapi dia bukan duduk. Dia tanam sayur, dia jaga cucu, dia bagi makan kucing, ya. Dia jalan-jalan waktu pagi, dia pergi ke kedai mamak, kedai Jawa, kedai Mak Bamin Banjar untuk sarapan pagi. Lepak-lepak, ngeteh-ngeteh. Siapa nak ngeteh dengan saya? Kata Fadli Yusof semalam. Ya, seorang jawab, ngeteh tak nak lah, kalau mengopi bolehlah juga. Lawyer buruk kawan dia. Tahu apa baca? Senyum sumbing. Senyum kambing. Siapa yang pernah nampak kambing senyum? Tok Abah pernah nampak. Satu hari, that was many years ago, Tok Abah pergi ke Terengganu. 30 tahun lepas, ada kambing tengah bandar. Orang Terengganu jangan marah, ya. Tok Abah nampak di pinggir bandar lah, kat bandar lah, ada kambing terlepas. Tok Abah tengok aja kambing siapa terlepas kat bandar ni, kat bandar Kuala Terengganu 30 tahun yang lepas. Dan Tok Abah nampak kambing tu tersenyum. Pasal tu tak ada handphone. Handphone pun tak berapa smart. Tok Abah pun perhati je. Handphone ada. 30 tahun lepas Tok Abah dah ada handphone. Tapi handphone tu banding orang pitam. Punya besar. Kambing tu perut dia gatal. Tak adalah ada kutu ke apa. Dia garu perutnya. Dia garu, lepas tu dia tersengi. Oh, ini dia senyum kambing. Bukan teka-teki. Bagaimana kambing yang perutnya gatal menggaru perutnya? Janganlah angkat tangan. Tok Abah tak bagi hadiah pun. Ya, ada kata, dia garulah dengan kaki dia. Kau gila ke? Kambing boleh garu perut dia dengan yang biasa tengok kambing ataupun memang geng-geng kambing. Ada kawan Tok Abah namanya Muhammad Kambing. Kami boleh mak kambing sebab Muhammad bin Muhammad Noor, kawan Tok Abah, my classmate, ya, my monitor dalam kelas. Dia sekarang menggembala kambing, melihara kambing. Dia memang buat catering kambing, buat kambing golek. Kami panggil dia Mat Kambing. Muhammad Kambing tu kawan Tok Abah, Haji Muhammad Noor, ya. Kambing tadi dia garu perut dia yang gatal. Dia gosokkan perut dia kat jalan raya. Kat jalan raya tu dia gosokkan perut dia kat jalan raya. Lepas tu nampak dia punya mulut menjeringai. Oh, ini dia senyum kambing. Hilang gatal dia. Ada kambing yang gatal perut, dia akan gosokkan perut dia kat pokok. Tok Abah pun kadang bila gatal
tak ada orang yang boleh garuk kat belakang, tak ada kayu untuk garuk, apa tak apa buat? Pergi ke tiang, kita geser-geserkan belakang kita dengan tiang. Kau tak faham sudahlah. Kau bukan orang kampung. Orang kampung buat itulah. Kita gosok badan kita kat tiang kat belakang, hilanglah kata. Ya, nak suruh orang garuk tak ada orang. So kambing pun punya belajar dia orang. Dia gosokkan dia punya perut kat pokok ataupun kat tiang ataupun kat jalan raya. Lepas tu dia tersenyum. Itu dia senyum kambing. Pernah nampak senyum monyet? Monyet garuk perut macam mana? Kat pokok. Kau ni jangan pasal. Monyet kan macam kamu. Dia boleh garuk direct. Monyet tak payah garuk. Tak payahlah cerita. Yeah? Okay. So, three things to be truly happy in this world. Someone to love, someone to do, and something to hope for. Tok Abah sentiasa hoping. Ya, Tok Abah seronok ya. Katalah malam tadi. Dua orang cucu dah balik ke rumah besan. Kat Seri Petaling. Ahad malam. Hoping for next Friday Tok Abah akan jumpa Nur Asia dengan Muhammad Aizan. Dua orang cucu. Yeah. Looking forward, something to hope for. Excited, seronok. Kat rumah ada pagi-pagi kita mengharapkan datanglah pula cucu-cucu Tok Abah si Danny dengan Darin, dua orang cucu ya. Dan of course ada Danish kat dalam bilik tu. Ya tadi. So kita ada, dan bila ada masanya pula datang pula seorang lagi cucu, Khalif Zikri ya. 6 orang cucu, dan mengharap mereka ni, mengharap berjumpa mereka, ada harapan, something to hope for. Tok Abah seronok sangat. Suka Friday, ada bertemu dengan hampir semua cucu lah ya, 6 orang. Ada minggu-minggunya, hujung minggu dapat 6 sekali. Kalau tidak dapat 5 ataupun 4 orang cucu. Something to hope for. Selasa malam Tok Abah hope untuk kelas fiqh. Piu dengan Piu Sulaiman ya. Rabu malam Tok Abah seronok hoping for kelas bahasa Arab bersama Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Dr. Taufik Ismail. Ya, Rabu malam hoping ya, mengharap-harap ya, looking forward untuk kelas bahasa Arab. Dan umur baru 17 ya, kelas bahasa Arab Rabu malam dan Khamis malam. Jadi seronok. Hari Jumaat hope for dapat dengar khutbah. Dan petangnya dapat jumpa cucu-cucu. Jadi every day ada benda yang something to look forward. So kita akan happy bila kita ada yang dicintai, ada something to do. Memang ada benda nak dibuat. Tu sebab Tok Abah tak akan duduk diam lah. Ada je benda. Baca, tengok, buat nota. Walaupun, yalah. Dan Tok Abah dah pesan kan? Tok Abah tak akan tidur sebelum dapat ilmu baru, tip baru, doa baru, zikir baru. Something new. I cannot sleep. Saja untuk cabar diri. Sebab orang yang berjaya, orang yang beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. So kita cari jalan to make sure we are slightly better today than yesterday. Ya? Okay. So insyaAllah. Besok Tok Abah akan sambung lagi. Besok juga Tok Abah akan bertemu dengan mereka yang telah mendaftar untuk Supervisor as the Problem Solver. So yang nak mendaftar masih boleh. Ada link kat atas ya, comment pin kat atas ya. Supervisor as the Problem Solver. See you guys tomorrow at 10 o'clock. Ya, Tok Abah excited, dah ramai yang mendaftar, dan ramai yang mendaftar untuk dapat video je. Video, rakaman video. Ya. 11 orang dah mendaftar untuk dapat video. Yang bersama Tok Abah pun ramailah ya, dan masih ada ruang ya untuk nak join. Join our webinar besok pukul 10 pagi. Supervisor as the Problem Solver. Tok Abah akan kongsi 180 tip. InsyaAllah seronok. Berbaloi akan mengubah anda. Anda ubah diri. Tok Abah cuma membantu jadi facilitator. Dan of course ada 9 Jun Psychology at the Workplace pun seronok. Itu secara live, secara berdepan ya, dalam kelas, dalam Dewan DIFKA, Dewan Inspirasi Fazilah Kamsah, Dewan yang Tok Mak design ya, 4 bintang punya standard lah. Ada 4 bilik air kat luar, ada surau cantik, selesa, comel ya. So insyaAllah ya, itu pada 9 Jun insyaAllah. So all the best, happy birthday, happy anniversary, selamat pengantin baru, bahagia terjana, selamat menyemang cucu. Untuk mereka yang sakit, kita doakan agar Allah pulihkan ikut jadual Allah. So be the best, buat yang terbaik, mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.